katalah belajar akaun ke UUM ni, akaun bagus, power akaun di UUM, dan dia tahu dia akan skor. Orang apabila dia tahu dia akan skor, pada saya dia akan terus pengajian, tak perlu kerja. Saya nak bagi contoh. Ada seorang masuk kerja pegawai KCS, KCS ataupun pegawai takbir negeri Kedah. Ada seorang dia lepas degree umur 26, 27 dia jadi pegawai takbir. Okey, dia jadi pegawai takbir grade 41. Ada seorang dia tak menjadi pegawai takbir tetapi dia jadi pegawai grade biasa, grade 17. Okey. Tetapi itu dia lepas tu dia sambung belajar dekat UUM pada umur 30. Kawan yang tadi officer umur 27, tetapi kawan ni dia start umur 30 dia belajar, dia grad umur lebih kurang 35, dia akan dapat grade pada ketika itu di umur 35, dia baru mendapat grade 41. Okey. Tetapi kawan yang masuk direct ni dia grade 27, dia umur 27, dia dah grade 41. Dia dah grade 41, Aizat. Jadi, adakah sama orang umur 35 dengan orang umur 27 grade yang tersebut? Sampai satu ketika nanti, apabila naik pangkat, orang umur 27 ni, pada ketika umur dia 35, dia dah grade 48. Kawan yang umur yang 35 tadi, dia grade 41. Beza kan? Jadi, apabila sampai ke satu tahap nanti, orang yang umur 27 masuk kerja ni, baik umur 45 akan jadi DO, pegawai daerah. Contohnya. Kalau ada rezeki akan jadi pegawai pengarah tanah dan galian, akan jadi pegawai kewangan negeri, akan jadi setiausaha kerajaan negeri sebab dia umur muda. Tetapi kawan yang umur 35 baru grade 41 sebab dia kerja dahulu tu, dia bermula dengan guru 17, dia masuk PJJ sebab alasan dia dah kerja dulu. Akhirnya pada ketika umur 55, kalau ada rezeki dia, ataupun 57, 58 pada ketika tu baru jadi DO. Orang umur 45 jadi DO, dia umur 58 baru dia jadi DO. Paling dia akan pencen pada hanya pegawai daerah saja. Tetapi kawan yang bermula awal ni, dia punya chances untuk menjadi top adalah tinggi. Apa beza orang pencen pada grade 48 dengan orang pencen sampai grade jusa? Apa beza dia? Beza dia ialah gaji akhir dia. Contohnya kawan yang grade 52, pencen dia contoh, mungkin Cik Hafizi tahu ni. Katalah di akhir pencen dia katalah 13,000. Kemungkinan pencen dia 7,000 kemungkinan. Tetapi kalau umur grade 48 pencen, katalah gaji akhir dia 8,000, pencen dia 4,000. Katalah selepas dia pencen, dia hidup sehingga umur 70 tahun ataupun 80 tahun dia hidup, maksudnya different pencen dia 3,000 tau. Maksudnya seorang pencen 4,000, seorang yang pencen 7,000. Beza tak beza? Faham tak apa yang saya bagi tahu ni? Maksudnya keputusan nak bekerja dahulu ke ataupun nak terus pengajian. Faham kan? Saya cerita ni faham tak? Faham tak, Jadi Puan? kalau faham, maksudnya memang you pandai lah. Sebab you. Jadi maksudnya, kalau kita yang ambitious dan kita tahu ke mana arah tuju kita, nasihat saya, kita boleh mendapat yang lebih tinggi, kenapa kita nak ambil dahan yang lebih rendah. Terima kasih. Ya, betul Tuan. Pandangan Tuan tu, kalau kita nak tolak daripada universiti, nak masuk terus ke kerja, mungkin kita nak lebih tinggi lagi, susah Tuan. Dan bila dah kerja nak buat PJJ pula, tu pun dia kena hati yang cekal Tuan. Jadi susahlah. Kalaulah kita dah dapat, macam Tuan cakap, umur 35 baru pakai grade 41,
kita pencen pun belum tentu dapat jadi grade sebagai DO Tuan. Tuan, saya minta maaf Tuan, sebagai moderator ini bertubi-tubi tanya soalan Tuan sampai Tuan tak boleh relax. Saya minta maaf Tuan. Dan ni soalan yang terakhir Tuan. Saya Okay. nak tanya Tuan, Okay. apakah pilihan yang harus diambil oleh para pelajar yang mendapat keputusan SPM yang kurang cemerlang Tuan, untuk dia lebih ke arah bagus di depan hari Tuan, kerja yang bagus, tetapi dia kelulusan SPM dia teruk Tuan? Okay. Kalau keputusan tak berapa bagus pada saya lah, dia ada dua pilihan. Yang pertama, memilih bidang pengajian yang sesuai dengan kelulusan dia. Contohnya apa, dia boleh masuk IKBM, dia boleh masuk pusat-pusat pengajian sesuai dengan bidang dia, termasuk ABM tadi dia boleh masuk. Tetapi kalau dia merasakan bahawa dia ni seorang yang ambitious, tidak salah untuk ambil SPM sekali lagi. Kerana peluang kedua ini merupakan menjadikan kita lebih baik. Kadang-kadang kita yang dapat tak berapa bagus ni bukan kerana tak pandai, tetapi disebabkan oleh pada ketika itu masa kita ambil exam, masa pertama kali kita tak dapat sesuaikan dengan kehidupan tahun 2020 dengan kita kena belajar secara kendiri ni, secara online ni satu budaya baru. Bukan semua orang boleh absorb. Kita tak masalah kita korbankan setahun untuk mendapat kejayaan pada masa depan. Kerana apa? Ada orang yang masuk universiti tetapi dia juga ada kantoi. Dia kena repeat paper. Dan dia juga kadang orang boleh grad dalam masa 8 semester, dia tak boleh grad dalam 8 semester. Mungkin dia kena grad, dia kena carry forward. Dia mungkin dia grad lewat sikit. Apa beza dia grad lewat sikit, 1 tahun lewat, dengan kita masuk lewat setahun, tetapi kita boleh catch up dan kita boleh dapat SPM better daripada yang kita ada. Tak ada masalah, saya ingat. Saya ingat tidak ada masalah. Dan kita akan dapat result SPM much better daripada yang sekarang untuk kita bersaing kepada yang akan datang. Pada saya, kita mengguna peluang kedua itu lebih positif lah. Tetapi kalau kita tak mau, kadang-kadang kita ni banyak terikut dengan kawan. Takkanlah aku sekarang 17 tahun nak berkawan dengan umur yang ataupun kita dah 18 tahun, kita nak kawan dengan umur 17 tahun. Kita tak mau sebab kita nak dengan kawan-kawan yang sama bayar dengan kita. Kita nak boleh, tetapi kena pandai pilih, bersesuaian. Saya sebut diingat, kadang-kadang keputusan SPM yang sebegini, kita jangan terus give up, jangan anggap ini ialah pengakhiran dunia. Tetapi SPM macam saya kata adalah permulaan kepada satu kehidupan yang baru, maksudnya untuk kita bersaing. Kerana pentasnya dah berbeza. Dia tak sama lagi. Dia bukan ujian macam ujian SPM. Kalau ditanya saya, dalam dunia menjadi pelajar ni, SPM lah yang paling payah. Dalam dunia menjadi pelajar ni, zaman saya lah, saya rasa SPM lah paling payah. Selepas SPM, dia tidak payah. Tetapi yang menjadi gagal, kita terlalu ambil mudah. Kerana kita ingat, dah orang kata SPM payah, kalau kita boleh lepas SPM, maka selepas itu STPM ataupun matrik lebih mudah. Tapi kalau kita terlalu ambil mudah, so dunia ni bukan kepada orang yang nak suka-suka, sonok-sonok. Sebab dunia ni merupakan satu perjalanan yang jauh. Kalau kita malas berjalan, kita duduk. Apabila kita duduk, pasti akan ada yang tinggal kita. Kerana setiap hari, setiap detik dan ketika orang lain berjalan. Kalau kita nak duduk, apatah lagi kita tidur, pasti ada orang akan tinggalkan kita dan kita akan terus ketinggalan. Okey? Terima kasih. Okey Tuan. Dah panjang lebar pada petang ni kita bersama dengan Tuan. Ya, apa yang telah dikongsi ada tentang hala tuju pendidikan selepas SPM, yang pelajar lepas SPM
boleh pilih untuk meneruskan pengajian. Ada banyak lagi sebenarnya, tetapi ini pun sudah cukup untuk kita rangkumkan segalanya yang diterangkan oleh Tuan. Bagi saya, apa yang disampaikan oleh Tuan pada petang ini adalah sesuatu bagi saya yang luar biasa. Bukan biasa sebab apa yang disampaikan oleh Tuan tu menunjukkan karakter yang ada pada Tuan dan akan sama-sama kita lihat di masa akan datang. Okey Tuan, saya mohon Tuan rumuskan semua yang telah dibincangkan pada hari ini sebelum kita menutup program webinar kita pada petang ini. Silakan Tuan. Okey, pertamanya saya nak ucap terima Kesimpulan. kasih kerana penganjur memilih saya dan saya pun tertanya-tanya kenapa saya, tetapi pada saya lah dalam dunia ni manusia yang hebat itu ialah manusia yang boleh memberi manfaat kepada manusia lain. Mungkin tidak banyak yang saya boleh bagi, tetapi mungkin saya hanya boleh bagi ruang masa yang saya ada saja. Pada saya cukuplah apa yang saya boleh sumbangkan, sebab itu saya tak menolak, saya terima saja. Dan pada saya kepada penganjur saya ucap tahniah sebab pada saya lah macam saya kata tadi, SPM ni adalah kemuncak dalam proses pembelajaran di peringkat pendidikan awal. Sekolah rendah, sekolah menengah. SPM ialah kemuncak. Tetapi biasanya lah orang kita ni, anak-anak bangsa orang Malaysia ni, terantuk baru nak tengadah. Bila nak terantuk? Pada ketika SPM lah kita terantuk. Tapi kita tak sedar bahawa kita terantuk pada ketika SPM. Sama ada kita dapat bagus atau tak bagus, ataupun kita kebetulan dapat bagus, kita tak sedar. Tetapi yang menyedarkan kita ialah selepas SPM. Maksudnya pada ketika kita dah masuk di IPTA atau IPTS, pada ketika itu baru kita sedar, kita kata alangkah baiknya kalaulah masa ini boleh diputar. Tapi sebenarnya masa tak akan boleh diputar. Jadi kalau kita tak menggunakan selepas SPM ini, pilihan yang terbaik, kita gagal mendapat tempat yang sepatutnya, kita akan dapat sesalan seumur hidup. Jadi pada saya lah, inilah masa dan ketikanya kita mendapat panduan, tunjuk ajar dan penganalisaan yang baik tentang penilaian kendiri ini. Maksud penilaian kendiri ini, kita kena analisa, kenali diri ini, penilaian kendiri ini, diri sendiri ini dengan realiti depan kita. Apa realiti depan kita? Di hadapan kita, apa keputusan yang kita ada? Kita kena ukur di di badan sendiri dengan result kita, dengan kemahuan dan keupayaan yang kita hendak selepas itu. Kalau kita ada bakat menjadi ataupun minat sebagai accountant, tetapi kelulusan kita tak capai tahap minima yang membolehkan, kerana UUM antara universiti yang menawarkan pengajian accounting yang antara terbaik di Malaysia. Betul Encik APG ya. Antara terbaik, dan dia susah untuk dapat ambil pelajar-pelajar yang ala-ala ni. Dia biasanya dia ambil yang bagus-bagus. Kalau kita gagal dapat itu, kita kena mencari option yang lebih baik. Kerana dunia ni belum berakhir. Tetapi kalau kita hanya terlalu obses tentang sesuatu, kita tak melihat second option dan sebagainya, selalu kita akan buat keputusan yang salah. Pada saya, tetapi kalau saya sebagai orang Islam ni, pada ketika ini, akhirnya kalau orang Islam kena buat muhasabah, kena buat istikharah. Kita kena bukan setakat. Kadang-kadang memilih di borang UPU ni main tulis je. Saya tak berapa minat kalau orang terlalu ambil mudah, tulis saja. Tetapi apabila dapat nanti akan bagi tahu, pada ketika itu baru kita boleh tukar tak? Boleh tukar tak? Tetapi kenapa sebelum menulis, kadang-kadang dia bagi 10 option. Kadang-kadang sampai kita kata tak tahu nak tulis yang mana ni, banyak sangat 10. Tetapi kadang-kadang kita pilihan yang ke-10 itulah yang kita akan dapat.
tak semestinya pilihan yang pertama. Jadi keupayaan memilih yang sebenar dan terbaik bersesuaian, kerana rezeki kita tu di antara kotak 1 sampai kotak 10 itu kita tak tahu berada di kotak mana. Tetapi kita kena bersyukur seandainya nombor 1 sampai nombor 10 itu kita sangkut salah satu. Tapi cuma back your mind, kemungkinan kotak 1 sampai kotak 10 tu kita tak tersangkut satu pun. Rupanya kita silap pilih, kita letak sepatutnya kita kena letak pilihan lain, kita tak dapat. Walaupun kita selalu kata keputusan aku lebih baik daripada kawan aku, tapi kenapa aku tak dapat? Kita akan salahkan UPU. Kita akan salahkan banyak orang yang kita salah. Tetapi harus diingat, UPU bukan manusia yang pilih, tetapi dia ada sistem sorting yang komputer buat dengan begitu sistematik dan sebagainya. Jadi tak timbul soal pilih kasih, ada orang dalam, ada kabel besar dan sebagainya, pakcik dia dan sebagainya. Jadi tak timbul. Jadi sekarang ini prosesnya ialah pastikan pilihan yang terbaik yang kita buat. Terbaik itu bukan mendapat jurusan yang terbaik, tetapi kita kena merge antara keputusan periksa dan keperluan. Maksudnya universiti perlu kita tak? Maksudnya kota universiti dan kota pusat pengajian yang kita sesuai, yang boleh ambil kita. Kerana kita tak tahu. Kadang-kadang kita kata, SPM 2020 ni terbaik, sejarah telah tercipta. Apa implikasi dia? Implikasi dia ialah kalau result SPM ni terbaik, maksudnya ramai orang dapat result baik. Persaingan untuk mendapat tempat di IPTA kecil. Kita tak boleh orang kata terlalu seronok. Terlalu, bagusnya kalau kami SPM 2020 ni lebih baik daripada 2019. Apa masalahnya? Apa yang kita bangga sangat? Kalau kita dapat ala-ala, sebab untuk makluman, kalau SPM terbaik 2020, persaingan untuk mendapat tempat di pusat pengajian tinggi lebih mencabar, lebih ketat dan lebih susah berbanding kalau SPM result dia tak bagus. Jadi kita kena jelas tu, kita kena faham. Kalau demikian situasinya, apa yang kita kena buat? Kita kena pandai memilih, pastikan pilihan kita itu adalah bersesuaian dan kita berjaya mendapat tempat di pusat pengajian yang sepatutnya. Akhir yang saya sebut, seandainya kita gagal tempat-tempat, apa yang kita nak buat? Apakah dunia ni berakhir? Dunia tak berakhir. Sebab kita ada second intake. Kita boleh buat rayuan. Kita boleh lagi selepas itu. Mungkin kita terdelay. Kita tak dapat masuk dalam intake. Intake bila ni? Intake Julai ke? Dulu intake Julai. Intake yang first ni, mungkin kita dapat intake yang second dan sebagainya. Jadi di akhirnya, sebelum saya tutup ataupun akhir ucapan saya minta maaf semasa sesi ini. Maklumlah orang tua yang tak berapa pandai pakai Webex ni macam-macam. Rupanya tadi ada sedikit teknikal. Jadi saya minta maaf, mungkin keterlanjuran bicara saya yang paling cakap banyak petang ni, dan sudah pasti ada kesilapan di sana sini. Jadi saya begitu teruja, begitu amat berbesar hati kerana diberi ruang untuk berkongsi. Kerana saya tahu saya bukan siapa-siapa, saya bukan bidang saya lah ini. Namun demikian, dengan pengalaman dan ada sedikit ilmu yang saya miliki, saya berkongsi. Tak ada niat lain. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf, saya begitu amat besar hati. Dan salam perkenalan kepada semua. Walaupun kita tak berkenal secara direct macam biasa, tapi pada saya mungkin selepas ini kita masih boleh berjumpa bersua, sama ada di media maya atau di ruang maya, ataupun nanti kalau datang ke Langkawi mungkin kita boleh berjumpa. Saya ingat itu saja. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Sebelum kita berakhir, saya bagi pelajar mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan kerana sudi bersama-sama dalam menjayakan program webinar Hala Tuju Pelajar selepas SPM ini. Sebelum berakhir, kita akan bergambar. Mohon kerjasama
semua yang mengikuti webinar pada petang yang berbahaya ini untuk buka semua. Kita nak tegang video. Kita nak ambil gambar ni. Okey. Encik Zaim akan bersedia untuk mengambil gambar semua pada petang ini. Mohon kerjasama semua untuk buka video gambar masing-masing. Tu Puan Cik Man, Pak Witra, Rosiman, Sukri, Wan Muhammad Hafzan, Ferguson. Kalau tu kita ambil gambar ya. Okey. Mohon buka semua, kita ambil gambar sekejap dan selepas itu program ni akan berakhir. Okey, bersedia untuk ambil gambar. Encik Zaim, silakan. Pegawai teknikal kita pada petang ini. Okey, Cik Man, Cik Pawitra, Roshiman, mohon buka sekejap, kita nak ambil gambar. Nanti meja akan bagi apa tu? Makan. Biskit lah. Okey. Okey, Zaim, sedia. 1, 2,